Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM, kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Kita mulakan dengan melihat bahagian B terlebih dahulu, di mana bahagian B markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 45 markah dan terdapat 5 soalan. Dan kita perlu jawab ke semua 5 soalan tersebut. Mari kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan yang bernombor 11. Rajah menunjukkan 3 buah sisi 4, JKLM, PQRS dan TUVW pada suatu satah kartes. PQRS ialah imej bagi JKLM di bawah penjelmaan RS. Huraikan selengkapnya penjelmaan S dan penjelmaan R. Di sini kita ada gabungan penjelmaan. Jika berlaku gabungan penjelmaan, kita akan buat penjelmaan yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, diikuti dengan penjelmaan di sebelah kiri. Ini adalah objek kita dan imej kita adalah yang besar ni. Untuk S, objek akan pergi ke rajah yang berlorek. Jadi di sini terdapati bahawa penjelmaan yang pertama kita merupakan suatu putaran. Dan putaran di sini adalah putaran ikut arah jam. Kemudian kita akan dapatkan pusat putaran. Pusat putaran adalah bertentangan dengan arah dia. Jadi pusatnya akan berada di kawasan sini. Untuk mendapatkan pusat, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu cari dua titik sepadan di antara objek dengan imej. Contohnya di sini kita ambil titik T yang berada pada imej dan titik T ini adalah sepadan dengan titik L yang berada pada objek. Kemudian kita akan sambungkan kedua-dua titik ini seperti ini. Seterusnya kita akan kira panjang garis ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan bahagi 2. Jadi 10 bahagi 2 kita dapat 5. Jadi di sini. Tujuan kita bahagi 2 adalah supaya kita dapat membentuk jejari. Kerana jejari adalah garis yang sama panjang. Kemudian kat sini, ini adalah satu garis lurus di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ini adalah 2 garis. Satu garis lurus 3, kemudian dibengkok 2 ke bawah. Jadi kita akan luruskan garis ini. Kat sini kita ada 3. Jadi kita akan naikkan 3 unit, 3 kotak. 1, 2, 3 dan akan berada di sini. Dan sini adalah pusat putaran kita. Jadi kita boleh sambung untuk melihat sama ada dia pusat putaran ataupun bukan. Jadi kat sini kita dapat kedua-dua garis ini adalah sama panjang dan sudutnya 90 darjah. Maka ini adalah pusat putaran kita. Jika kita tidak pasti ataupun mungkin sekadar kebetulan, kita boleh cuba dengan titik yang lain. Contoh di sini kita ambil titik lain pula. Kita ambil titik U untuk imej dan dia sepadan dengan titik M untuk objek. Jadi kita cuba sambung. Kemudian kita akan kira panjang dia 1, 2, 3, 14. Di 14 bahagi 2 kita dapat 7. 7 di sini. Jadi kat sini ada bentuk L dia ke sini 1 unit. Jadi kita naik 1 unit ke sini. Kemudian kita cuba sambung. Adakah dia bentuk 90 darjah? Jadi terbuktilah bahawa ini adalah pusat putaran kita dengan menggunakan kaedah ini. Jadi pusat putaran adalah 3, 7. S adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Kemudian pusat 3, 7. Selanjutnya kita akan lihat pula penjelmaan R. Penjelmaan R adalah pembesaran kerana imejnya lebih besar berbanding dengan objek. Kemudian kita akan dapatkan pusat pembesaran dan juga faktor skala. Mari kita lihat faktor skala terlebih dahulu. Faktor skala adalah nisbah imej per objek. Jadi kita ambil mana-mana sisi imej per dengan objek. Di sini kita ambil sisi PS di sini. PS ada 2 kotak. Kemudian sisi ini dia
sepadan dengan TW. TW ada 1. Jadi nisbah dia 2, nisbah 1 terdapat 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Kemudian untuk dapatkan pusat pembesaran, kita ambil 2 bucu yang sepadan. Sini bucu V sepadan dengan R. Jadi kita garis. Kemudian kita ambil bucu W sepadan dengan bucu S. Kemudian kita garis lagi. Dan kita dapat satu titik temu di antara dua garis tersebut. Dan ini adalah pusat pembesaran kita. Jadi kita akan tulis jawapan R adalah pembesaran. Kemudian faktor skala 2. Kemudian pusat negatif 3, 6. Teruskan lagi dengan melihat soalan yang berikutnya, soalan B. Diberi bahawa rantau TUVW mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 100 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh kawasan tidak berloret QR SP TWVU. Jadi di sini diberi TUVW, iaitu kawasan berloret ini adalah 100 meter persegi. Dan kalau kita lihat, kawasan berloret ini adalah sama dengan objek. Jadi objek pun adalah 100 meter persegi juga. Di sini kita akan guna rumus luas image sama dengan K kuasa 2 kali dengan luas objek. K kuasa 2 adalah faktor skala. Faktor skala kita adalah 2. Jadi 2 kuasa 2. Kemudian luas objek kita adalah 100. Kemudian luas image kita adalah X tambah 100. X itu adalah kawasan yang tidak berloret. Dan 100 itu adalah kawasan berloret yang sama dengan luas objek. Kemudian kita akan dapat nilai X di sini sama dengan 300 meter persegi. Ini adalah luas kawasan tidak berloret. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, ternyatakan putaran 90 darjah. Arahnya adalah ikut arah jam dan pusatnya 37, terdapat 3 markah. Untuk soalan A, 2 Roman, ternyatakan pembesaran. Faktor skalanya 2 dan pusatnya negatif 3, 6, terdapat 3 markah. Kemudian untuk soalan B, kita menggunakan rumus yang betul dan menggantikan dengan nilai yang betul, terdapat 2 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua, iaitu soalan yang bernombor 12. Jadual menunjukkan jumlah pesakit COVID-20 yang dicatat dalam tempoh 15 hari pertama semasa wabak pandemik di Malaysia. A. Berdasarkan jadual, lengkapkan jadual pada ruang jawapan. Lihat ruang jawapan, kita ada jadual kekerapan. Kita ada bilangan hari, iaitu merupakan selang kelas. Kita ada sempadan atas, bilangan pesakit dan jumlah kumulatif pesakit. Pertama sekali kita akan isi pada sempadan atas. Sini kita lihat sempadan atas pertama 1.5. Jadi kita akan tambah tiap-tiap had atas dia 0.5 untuk dapatkan sempadan atas. Jadi di sini 3.5, 5.5, 7.5 plus 0.5. Seterusnya kita dapatkan jumlah pesakit bagi tiap-tiap kelas. Kelas pertama 0. Kemudian kelas yang kedua adalah 5. Untuk dapatkan kelas ketiga, kita ambil 18, tolak dengan 5. Kita dapat 13. Kemudian 41 tolak 18, kita dapat 23. Kemudian 75 tolak 41, kita dapat 34. Dan 200 tolak 180, kita dapat 20. Kita lihat pula soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Lukis satu ogif, bagi data tersebut dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 hari pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 20 orang pesakit pada paksi mencancang. Sini kita akan lukis ogif. Ogif kita akan guna sempadan atas dan juga kita guna jumlah kumulatif. Untuk paksi
mengufuk sempadan atas dan faksi mencancang adalah jumlah kumulatif pesakit dengan menggunakan 1.5, 3.5 dan seterusnya. Dan bentuk ogif kita akan jadi seperti ini. Kalau kita lihat pada faksi mengufuk, kita guna sempadan atas bermula dengan 1.5 sehingga 15.5. Kemudian untuk faksi mencancang, kita menggunakan jumlah kumulatif iaitu 2 cm kepada 20 sehinggalah paling tinggi 200 di sini. Kemudian kita akan plotkan. Selepas plot, kita akan sambungkan titik-titik itu dengan menggunakan garis lengkung tanpa menggunakan pembaris. Dan pastikan garis kita itu melalui ke semua titik yang kita plot tadi. Dan inilah hasilnya untuk ogif. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang berikutnya, soalan C. Berdasarkan ogif di B, nyatakan julat antara kuartil. Untuk mencari julat antara kuartil, kita akan ambil sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga ini merupakan 3/4 daripada data. Data kita ada 200. Jadi bersamaan dengan 150. Kemudian untuk kuartil pertama adalah 1/4 daripada data. Dan terdapat 50. Di sini kita akan tengok pada ogif kita, data ke 150 dan data ke 50. Untuk data 150 berada di sini antara 140 hingga 160. Kemudian kita akan buat satu garis unjuran sehinggalah sampai ke garis ogif kita. Kemudian kita turun untuk membaca nilai di sini. Dan nilai yang terdapat di sini adalah 12.5. Dan nilai ini mungkin sedikit berbeza bergantung kepada garis ogif kita. Dan kemudian untuk kuartil pertama iaitu 50 di sini, kita buat juga unjuran sehinggalah sampai ke garis ogif kita dan kita dapatkan bacaan kita dapat di sini 8.1. Jadi kita ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama iaitu 12.5 tolak 8.1 terdapat 4.4. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan sepadan atas dengan betul kesemuanya. Terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan bilangan pesakit kesemuanya dengan nilai yang betul. Terdapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B iaitu berdasarkan kepada ogif. Kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan nilai yang betul dan seragam. Terdapat 1 markah. Kemudian kita plot ke semua titik dengan betul. Terdapat 2 markah. Dan kita sambungkan titik itu dengan satu garis yang cantik dan licin. Terdapat 1 lagi markah. Dan seterusnya soalan C, iaitu julat antara kuartil. Kita nyatakan kuartil ketiga tolak kuartil pertama terdapat 1 markah. Dan jawapan akhir terdapat 1 markah lagi. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan berikutnya, iaitu soalan yang ketiga, soalan bernombor 13. Didapati populasi penduduk Kampung Damai meningkat secara malar. Pada tahun 2011, bilangan penduduk di Kampung Damai ialah 800 orang dan meningkat kepada 820 pada tahun 2013. Pada tahun 2017, populasi penduduk Kampung Damai telah mencapai 860 orang. Trend pertumbuhan penduduk tetap stabil pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan permodelan matematik. Soalan A, lukis sebuah graf untuk menunjukkan trend pertumbuhan penduduk Kampung Damai dari tahun 2011 sehingga tahun 2017 dan labelkan trend tersebut dengan satu persamaan yang sesuai. Kita lihat trend populasi penduduk Kampung Damai pada tahun 2011 kita ada 800 orang. Kemudian 2013 ada 820. Kat sini dia skip 2012. Kemudian 2014 tidak dinyatakan, 2015, 2016, kemudian 2017 dinyatakan di sini adalah
860 orang. Dan di dalam soalan dikatakan bahawa meningkat secara malar. Kalau kita lihat, peningkatannya adalah 10 orang penduduk untuk setiap tahun. Jadi 2012 akan ada 810. 2014, 830. 2015, 840. Dan 2016, 850. Jadi di sini, populasi penduduk adalah bersamaan dengan 10T tambah 800. P adalah populasi penduduk, T ini adalah tahun. Kalau kita lihat, pada tahun 2011 sehingga ke 2013, iaitu pada tahun pertama, T adalah 1, jadi 10 darab 1 tambah 800. Jadi kita dapat 810. Kemudian untuk tahun yang kedua, kita darab 10 kali 2 terdapat 20, tambah 800 terdapat 820. Jadi di sini kita boleh buat satu persamaan untuk menentukan populasi penduduk Kampung Damai. Iaitu P sama dengan 10T tambah 800. Jadi kita akan buat graf di sini. Dan graf adalah menjadi seperti ini. Pertama sekali untuk paksi X, kita akan ambil tahun. Dan untuk paksi Y, kita ambil bilangan populasi. Kita mula dengan tahun 2011 sehingga 2017. Kemudian 2011, populasinya adalah 800 orang. Kemudian 2013 adalah 820. Dan pada tahun 2017, kita dapat 860. Dan inilah bentuk graf kita. Dan seterusnya kita lihat soalan B. Berdasarkan graf di A, tentukan populasi Kampung Damai pada tahun 2015. Jadi kita akan lihat terus pada graf kita. Kita ambil pada tahun 2015 di sini. Kemudian kita buat satu unjuran ke atas sehinggalah sampai pada garis graf dan kita lihat bacaan bilangan populasi penduduk. Dan sini kita dapat 840 orang. Jadi jawapan kita untuk B adalah 840 orang. Seterusnya kita lihat soalan C. Berdasarkan trend dalam graf, ramakan populasi Kampung Damai pada tahun 2021. Kalau kita lihat pada graf, kita setakat 2017 saja. Jadi kita tak ada 2021. Jadi 2021 itu adalah pada tahun ke berapa? Kita lihat di sini. Pada tahun 2012 merupakan tahun yang pertama. Jadi 2021 merupakan tahun ke-11. Jadi kita akan gunakan fungsi ini untuk dapatkan jumlah penduduk pada tahun 2021. Iaitu P sama dengan 10T tambah 800. Sama dengan 10 darab 11 tambah 800. Kita akan dapat 910 orang penduduk. Seterusnya kita lihat soalan D. Tentukan pada tahun di mana populasi Kampung Damai mencapai 1020 orang penduduk. Jadi apabila populasi mencapai 1020 pada tahun berapa? Itu soalannya. Jadi kita akan gunakan fungsi yang kita dah buat tadi juga. P sama dengan 10T tambah 800. T adalah 1020. Sama dengan 10T tambah 800. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan dapat T sama dengan 22. Jadi bermaksud pada tahun ke-22 daripada tahun 2011. Jadi jawapan kita ambil 2011 tambah 22. Jadi kita akan dapat 2033. Ini jawapan kita, iaitu pada tahun 2033 penduduk Kampung Damai akan jadi 1020 orang. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, iaitu kita melukis graf. Kita melukis paksi X dan paksi Y dengan seragam. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita plot 2 markah dan
garis graf kita 1 markah. Kita dapat 4 markah untuk graf. Kemudian untuk soalan berikutnya, soalan B, 840, kita terus dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan C, kita dapat 910, 1 markah dan jalan kira 1 markah. Seterusnya soalan D, jalan pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah lagi. Dan jumlah markah yang kita akan dapat pada soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang berikutnya. Soalan yang keempat iaitu soalan nombor 14. Raja menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama ABCD terletak pada satu satah mengufuk. ADE, FGHI ialah kelihatan rentas seragam prisma tersebut. Lukis dengan skala penuh. Soalan A. Dongakkan pada satah mencancang selari dengan AD sebagaimana dilihat dari arah X. Jadi kita akan lihat bongkah ini dari arah X. Jadi apakah bentuk yang kita akan nampak? Di sini kita akan nampak seperti ini. Kita akan nampak ini secara keseluruhan. Ini sebelum menjawab soalan ini, kita perlu lakar terlebih dahulu bagi menentukan bentuk yang kita akan lukis. Jadi kita akan nampak seperti ini bentuknya. Nyatakan ukuran. Ini tingginya 6. Tapak 6. Sini 5. Sini 2. Sini 5. Sini 2. Ini adalah ukuran yang perlu kita lukis. Jadi jawapan akhir yang kita akan dapat adalah seperti ini. Seterusnya kita lihat soalan B. Dongakkan pada satah mencacang selari dengan DC dari arah Y. Kita akan lihat pula dari arah Y di sini. Kita lihat dari arah Y, apa yang kita akan nampak adalah garis EN ini, CD, kemudian IJBA di sini. Kemudian kita lihat ada garis GL ataupun garis FM dan garis ini terlindung daripada pandangan sebab kita lihat pada Y. Jadi garis terlindung kita akan lukis garis sempang ataupun garis putus-putus. Dan bentuknya akan jadi seperti ini. Ini adalah garis sempang-sempang, garis putus yang di mana garisnya terlindung. Kemudian di sini adalah garis EN. Dan EN dia rendah 5 dan di belakang AI adalah 6. Jadi kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita akan melukis dan jawapannya adalah seperti ini. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk lukisan pertama, soalan A, kita akan dapat 4 markah bila kita lukis seperti ini dengan garis yang lurus, ukuran yang tepat. Kita dapat 4 markah. Seterusnya, soalan B, kita akan dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah 9 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, soalan kelima iaitu soalan bernombor 15. Encik Zul dan isterinya Puan Zulaika telah mengemukakan butir-butir pendapatan tahunan seperti berikut. Kemudian kita ada jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Telah diberi di sini. Soalan A. Encik Zul dan Puan Zulaika tengah berfikir sama ada mereka patut membayar cukai pendapatan melalui taksiran cukai bersama atau taksiran cukai berasingan. Tunjukkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Zul dan Puan Zulaika bagi kedua-dua cara taksiran ini. Jadi kita lihat pada ruangan jawapan telah diberi jadual. Kita akan isi maklumat di dalam jadual ini berdasarkan kepada maklumat dalam soalan. Di sini kita ada jumlah pendapatan, jumlah pengecualian dan jumlah pelepasan. Jumlah pendapatan merupakan pendapatan Encik Zul dan juga pendapatan Puan Zulaika. Jadi di sini kita akan tulis pendapatan Encik Zul adalah 80,000 dan Puan Zulaika 40,000.
Dan cukai taksiran bersama, kita akan tambah terdapat RM120,000. Kemudian jumlah pengecualian. Apakah itu pengecualian cukai? Pengecualian cukai merupakan pendapatan kita yang kita keluarkan, contohnya seperti derma kepada organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Kalau di sini, derma yang diluluskan oleh Encik Zul, dia menderma 300 dan Puan Zulaikha 150. Dan ini adalah pengecualian cukai. Ini kita akan tulis pengecualian cukai Encik Zul 300 dan Puan Zulaikha 150. Dan jumlah mereka akan jadi 450. Dan seterusnya adalah jumlah pelepasan. Pelepasan cukai di sini adalah caruman KWSP. Ini adalah pelepasan. Kemudian bahan bacaan juga merupakan pelepasan. Takaful nyawa juga merupakan pelepasan. Jadi kita akan kira di sini. Jadi jumlah pelepasan untuk Encik Zul adalah sebanyak RM7,200. Kemudian untuk Puan Zulaikha adalah RM6,500. Kita tambah. Seterusnya adalah jumlah pelepasan kedua-dua Encik Zul dan Puan Zulaikha berjumlah RM13,700. Dan seterusnya adalah pendapatan bercukai. Jadi kita akan tolak jumlah pendapatan, tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Untuk Encik Zul kita akan dapat RM72,500 dan untuk Puan Zulaikha kita akan dapat RM33,350. Dan untuk taksiran cukai bersama kita akan dapat RM105,850. Seterusnya adalah kita lihat cukai dasar. Cukai dasar ini kita akan rujuk pada jadual kadar cukai pendapatan. Pertama adalah berkenaan dengan Encik Zul. Pendapatan bercukainya adalah RM72,500. Jadi kita akan ambil pada baris ini. RM70,000 pertama adalah RM4,600. Jadi cukai dasarnya yang pertama adalah RM4,600. Kemudian untuk Puan Zulaikha, pendapatan bercukainya adalah RM33,350. Kita ambil pada baris pertama. Jadi RM20,000 yang pertama adalah RM150. Seterusnya adalah cukai atas baki. Iaitu baki kita ambil untuk Encik Zul RM72,500 ini kita tolak dengan RM70,000. Kita akan dapat RM2,500. Kita lihat kadarnya di sini adalah RM30,000 berikutnya adalah 21%. Maksud RM2,500 terdarab dengan 21%. Dan di sini kita akan dapat nilainya adalah RM525. Jadi baki seterusnya adalah RM525. Kemudian untuk Puan Zulaikha pula, bakinya di sini adalah pada kadar 3%. Jadi kita ambil RM33,350 tolak dengan RM20,000. Kemudian kita darab dengan 3%. Dan kita akan dapat 450 sen. Seterusnya, kita lihat pula untuk cukai taksiran bersama iaitu RM105,850. Cukai dasarnya adalah RM10,900. Kemudian cukai atas baki kita akan dapat RM1,404. Seterusnya adalah rebat cukai. Rebat cukai di sini apa dia? Rebat cukai di sini untuk Encik Zul adalah zakat. Begitu juga dengan Puan Zulaikha. 100%. Jadi Encik Zul rebat cukainya adalah 100. Dan Puan Zulaikha juga 100. Kemudian kita kena pastikan lagi bahawa kalau kita lihat jumlah pendapatan bercukai Puan Zulaikha adalah RM33,350. Rebat cukai juga diberi kepada pendapatan bercukai yang kurang daripada RM35,000, iaitu sebanyak RM400. Dan di sini Puan Zulaikha layak mendapat rebat tambahan sebanyak RM400 di sini. Dan seterusnya adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Di sini kita akan tambah cukai dasar dan
cukai atas baki dan kita akan tolak dengan rebat. Dan untuk Encik Zul, dia perlu bayar RM5,025. Kemudian untuk Puan Zulaikha, 150 tambah dengan 450 sen dan ditolakkan dengan 100 dan ditolakkan dengan RM400. Jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM50.50. Kemudian cukai taksiran bersama, jumlah rebatnya adalah RM200 sahaja. Rebat cukai ini tidak termasuk dengan RM400 tersebut kerana pendapatannya telah pun lebih daripada RM35,000. Kemudian kita akan tambah cukai dasar RM10,900 tambah dengan RM1,404. Kemudian kita tolakkan dengan 200 dan kita akan dapat RM12,104. Di sini kita ada taksiran cukai Encik Zul RM5,025, cukai Puan Zulaikha RM50.50 dan cukai taksiran bersama RM12,104. Seterusnya terlihat soalan B. Pada pendapat anda, cara taksiran cukai yang manakah patut dipilih oleh Encik Zul dan Puan Zulaikha? Terangkan jawapan anda. Kita lihat pada jumlah cukai yang perlu dibayar mengikut kaedah taksiran yang kita buat tadi. Encik Zul dan juga Puan Zulaikha perlu memilih taksiran berasingan. Sebab nilai RM RM5,025 untuk Encik Zul dan RM50.50 untuk Puan Zulaikha itu lebih murah ataupun lebih rendah berbanding dengan cukai taksiran bersama iaitu sebanyak RM12,104. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Lihat untuk soalan A. Di sini kita nyatakan pendapatan bercukai, pendapatan cukai bersama Encik Zul dengan Puan Zulaikha, kita dapat 1 markah sini. Kemudian cukai dasar, kita kira semua betul. Ketiga-tiga cara taksiran, kita dapat 1 markah dan juga kita nyatakan rebat cukai, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian taksiran cukai bersama secara keseluruhan, kita dapat 1 markah. Taksiran cukai berasingan Encik Zul 1 markah dan taksiran cukai berasingan bagi Puan Zulaikha 1 lagi markah, jadi 3 markah di sini. Seterusnya terlihat bahagian B. Kita menyatakan bahawa mereka perlu memilih cukai taksiran berasingan, terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan alasannya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini kita akan dapat adalah 9 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk pula bahagian C. Bahagian C memperuntukkan markah sebanyak 15 markah. Dalam bahagian C, kita ada 2 soalan dan kita perlu jawab 1 soalan saja. Jadi kita ada pilihan. 2 soalan, jawab 1 saja. Mari kita lihat soalan kita yang pertama, itu soalan yang bernombor 16. Raja menunjukkan pelan lantai bagi sebuah kafe ABCD di Perlis. Sebuah segitiga dengan tapak yang panjang 3/4 CD dan lebar yang berukuran 2/3 BC diperuntukkan bagi stesen kopi. Kawasan melorek merupakan tempat duduk yang disediakan untuk pelanggan. Soalan A. Ungkapkan luas A bagi tempat duduk pelanggan dalam satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Jadi di sini kita akan dapatkan luas bagi tempat duduk pelanggan kawasan melorek. Kita lihat di sini, kita akan ambil luas segi 4 tolak dengan luas segi 3. Tinggi segitiga ini adalah 2/3 daripada BC iaitu X tambah 1. Dan manakala tapaknya pula adalah 3/4 daripada AB iaitu 2X tolak 2. Kita akan ambil luas segi 4 panjang darab lebar 2X tolak 2 darab X tambah 1. Kemudian kita akan tolak dengan luas segitiga. Luas segitiga adalah 1/2 darab
3/4 tapaknya daripada panjang segi 4. 2x tolak 2. Dan kita darab dengan tingginya iaitu 2/3 daripada BC iaitu x tambah 1. Jadi di sini untuk luas segitiga kita boleh permudahkan. Ini 3, kita hapuskan. 2, kita hapuskan. Jadi kita akan tinggal 1/4 sahaja. Jadi di sini kita akan kembangkan 2x tolak 2 dengan x tambah 1. Dan kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 2. Dan kita akan tolak dengan 1/4 2x kuasa 2 tolak 2 juga. Kemudian kita buka kurungan dan kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 2 tolak 1/2 x kuasa 2 tambah 1/2. Dan kita ringkaskan, kita akan dapat 1.5 x kuasa 2 tolak 1.5. Seterusnya kita lihat soalan B. Diberi luas lantai kafe itu ialah 48 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi bagi kawasan tempat duduk pelanggan. Jadi kita akan dapatkan dulu nilai X ini. Jadi itu soalan B. 48 itu merupakan luas lantai kafe. Luas lantai kafe adalah 2x kuasa 2 tolak 2. Ini bersamaan dengan 48. Kita dapatkan nilai X. 2x kuasa 2 sama dengan 50. Kemudian x kuasa 2 sama dengan 25. Kita puncakan, kita akan dapat tambah tolak x adalah 5. Kemudian luas kawasan tempat duduk terdapat pada soalan A tadi 1.5 x kuasa 2 tolak 1.5. Kita akan gantikan x itu dengan 5. Ini 1.5. 5 kuasa 2 tolak 1.5. Dan kita akan dapat luasnya adalah 36 meter persegi. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Raja di bawah menunjukkan satu graf pemberat yang menunjukkan antara 6 buah kafe di Alostar. Pemilik kafe, Azli, bercadang mengunjungi semua kafe di Alostar untuk mendapatkan rujukan hiasan bagi kafenya. 1 Roman. Diberi bahawa Azli tidak mengulangi jalan yang sudah dilalui dalam perjalanan sepanjang kunjungannya. Mulai dari bucu E di sini, kafe di E sini, sambungkan bucu-bucu pada ruang jawapan untuk menunjukkan satu graf terarah dan pemberat dengan jarak yang paling pendek. Jadi bermaksud Encik Azli akan mengunjungi ke semua kafe yang ada di Alostar. Dan dia akan mula dengan kafe yang berada pada bucu E di sini. Kita kena sarankan satu laluan yang terpendek. Jadi macam mana kita nak buat? Dia akan bermula dengan E. Kemudian kita akan pergi ke J. Di sini kita buat cuba jaya. Kemudian pergi ke I. Kemudian pergi ke H. Kemudian pergi ke F dan pergi ke G. Pastikan dia pergi ke semua kafe yang ada. Jadi kalau kita kira 0.45 tambah 0.65 tambah 0.35 tambah 0.7 tambah 0.4. Sini kita dapat jaraknya adalah 2.55 km. Kita dah ada satu laluan. Kemudian kita perlu cari lagi laluan lain kerana kita tak tahu adakah 2.55 ni merupakan jarak yang paling pendek. Kita mula dengan E lagi. Kemudian kita pergi ke F. Terus ke sini. Kemudian pergi ke G. Pergi ke H. Pergi ke I dan akhir sekali pergi ke J. Kemudian kita tambah 0.7 tambah 0.4 tambah 0.75 tambah 0.35 tambah 0.65. Kita dapat 2.85 km. Nampaknya laluan ini lebih jauh daripada laluan pertama tadi.
Kemudian kita cuba sekali lagi. Kok-koklah ada jarak yang lebih dekat. Kita mula dengan E. Dan kita pergi ke J. Dan kita pergi ke I. Kemudian kita ke F. Ambil aluan lain. Kemudian kita pergi ke G. Dan akhir sekali kita berakhir di H. Kemudian kita kira 0.45 tambah 0.65 tambah 0.65 tambah 0.4 tambah 0.75. Dan terdapat 2.90 km. Jadi semakin jauh. Jadi di sini apabila kita buat 3 laluan, kita dapati laluan pertama tu yang lebih dekat, iaitu 2.55 km. Jadi pada ruang jawapan, kita akan lukis laluan yang paling dekat ataupun paling pendek di sini. Kita mula dengan E, kita pergi ke J, iaitu 0.45 km. Kita pergi ke I, 0.65. Kemudian kita ke H, 0.35. Kemudian daripada H, kita ke E, 0.7 km. Dan kita berakhir di G, 0.4 km. Inilah jawapan untuk soalan 1 Roman. Seterusnya, hitung jarak dalam kilometer bagi perjalanan tersebut. 0.45 tambah 0.65 tambah 0.35 tambah 0.7 tambah 0.4. Terdapat 2.55 km. Seterusnya terlihat soalan 3 Roman. Azli masuk ke kafe E pada pukul 11.30 pagi. Diberi Azli berjalan kaki sepanjang kunjungannya dengan laju purata 50 meter per minit dan dia hanya singgah selama 30 minit di setiap kafe. Hitung masa Azli siap mengunjungi kafe terakhir. Jadi di sini diberi maklumat purata lajunya adalah 50 meter per minit. Kita akan lihat pada laju terlebih dahulu. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Di sini kita ada 50 meter per jumlah jaraknya adalah 2,550 tadi terdapat. Kemudian per dengan masa. Jadi masa di sini bersamaan dengan terdapat 51 minit. Kemudian di sini kita ada 30 minit. Dan didarabkan dengan jumlah kafe kita ada 6. Jadi terdapat 180 minit. Itu bersamaan dengan 3 jam. Jadi Encik Azli bermula pada pukul 11.30 pagi. Kemudian dia akan berakhir dalam masa 3 jam 51 minit. Jadi kita tambah 3 jam 51 minit. Sini kita boleh tekan kalkulator. Kita akan tekan 11 darjah 30 minit ataupun 30 darjah. Tekan sekali darjah dan tambah 3 darjah 51 darjah. Kita akan dapat 15.21 ataupun 3.21 petang. Dan seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, di sini kita akan dapat 1 markah untuk rumus luas segi 4. Kemudian kita tolak dengan luas segi 3. Kita dapat 3 markah di sini. Dan jawapan akhir kita dapat 1 lagi markah. Untuk soalan B pula iaitu mendapatkan luas kawasan tempat duduk pelanggan. Jawapan akhir 1 markah dan langkah pengiraan 1 markah. Kita dapat 2 markah. Kemudian seterusnya lagi soalan C ternyatakan laluan untuk Encik Azli. Laluan terpendek kita dapat 3 markah di sini dengan kita buat sambungan bucu-bucu ini. Dan seterusnya untuk soalan 2 Roman kita akan dapat 2 markah, jawapan akhir dan juga langkah pengiraan masing-masing 1 markah. Dan seterusnya soalan 3 Roman kita dapat masa yang diambil dapat 1 markah. Kemudian kita tambah dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah.
Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Seterusnya terlihat soalan kita yang kedua untuk bahagian C. Jadual menunjukkan pelan kewangan Encik Ashraf yang tidak lengkap pada Januari 2021. Soalan A, hitung jumlah pendapatan tetap bulanan Encik Ashraf. Seterusnya cari semada Encik Ashraf mempunyai pendapatan lebihan atau kurangan dalam bulan Januari 2021 dan nyatakan nilai tersebut jika ada. Di sini kalau kita lihat jadual pelan kewangan Encik Ashraf, dia tidak lengkap. Kita lihat di sini, baki pendapatan tidak dinyatakan. Jadi kita akan dapatkan baki pendapatan ini. Caranya adalah kita ambil gaji bersih tambah dengan pendapatan pasif. Sini kita dapat 6,000. Kemudian kita akan tolak dengan simpanan tetap bulanan. 10% ini pun tidak dinyatakan di sini. 10% daripada pendapatan bulanan daripada 5,500. Kita akan dapat RM550. Kemudian baki pendapatan kita tolak 6,000 tolak dengan 550 tolak dengan 500. Kita dapat 4950. Kemudian pendapatan lebihan atau kurangan. Kita akan ambil baki pendapatan ditolakkan dengan perbelanjaan tetap bulanan dan perbelanjaan tidak tetap bulanan. Dan kita akan dapat 380, iaitu merupakan lebihan. Ini soalan A, kita dapat jawapannya, iaitu RM4,950. Dan Encik Ashraf ada lebihan sebanyak RM380. Seterusnya terlihat soalan B. Encik Ashraf dan isterinya bercadang untuk melancong ke Singapura bersama dengan 2 orang anaknya selama seminggu. Harga pakej pelancongan yang ditawarkan oleh seorang ejen pelancongan ialah RM7,500. Soalan 1 Roman. Adakah hasrat Encik Ashraf suatu matlamat jangka pendek atau jangka panjang? Berapakah dia perlu menyimpan jika dia bercadang pergi melancong pada akhir tahun tersebut? Jadi, Encik Ashraf akan pergi melancong selama seminggu pada hujung tahun. Ini bermaksud perancangannya adalah dalam tempoh setahun. Jadi, perancangan ini merupakan perancangan jangka pendek. Kemudian, berapakah yang perlu simpan? Setiap bulan, kita akan ambil harga pakej iaitu RM7,500 dan bahagikan dengan 12. Kita akan dapat RM625. Jadi Encik Ashraf perlu menyimpan sebanyak RM625 sebulan. Seterusnya, kita lihat soalan 2 Roman. Bolehkah Encik Ashraf dan keluarganya mencapai matlamat kewangan mereka? Justifikasikan jawapan anda. Kalau kita lihat di sini, pelan kewangan Encik Ashraf ada lebihan sebanyak RM380 sebulan. Dan jumlah itu sebenarnya adalah kurang daripada jumlah yang sepatutnya disimpan, iaitu RM625. Jadi jawapan kita adalah tak boleh. Encik Ashraf tak boleh capai matlamat kewangannya. Disebabkan kerana lebihan RM380 itu kurang daripada RM625. Kita lihat soalan 3 Roman. Encik Ashraf dan isterinya hendak membeli takaful ataupun insurans perjalanan untuk pelancongan yang akan datang. Jadual di bawah menunjukkan harga premium yang ditawarkan oleh syarikat insurans. Berapakah yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf untuk insurans perjalanannya sekeluarga? Singapura adalah negara Asia. Kita ambil Asia. Kemudian bilangan hari adalah seminggu. Kita akan ambil baris yang kedua di sini. 6 hingga 10 hari. Jadi Encik Ashraf dan isterinya
boleh ambil pemegang polisi dan pasangan iaitu RM107 dan lebih murah berbanding dengan ambil berasingan iaitu 58 untuk tiap-tiap orang. Kemudian 2 orang anaknya kena ambil RM58 ini. Jadi kita akan ambil RM107 tambah dengan 58 yang kita darabkan dengan 2. Kita ambil RM107 tambah 2 darab 58. Kita akan dapat RM223. Ini merupakan jumlah insurans yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf. Seterusnya soalan C. Penyelesaian menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk bahagian soalan ini. Encik Ashraf ingin meningkatkan pendapatannya bagi memenuhi matlamat keuangan dengan menjual pewangi. Setiap bulan dia akan membeli stok pewangi dengan kod nama Dinda dan Kanda dengan harga RM2,784. Harga jualan bagi pewangi Dinda ialah RM25 dan pewangi Kanda ialah RM15. Diberi bahawa bilangan pewangi Dinda melebihi pewangi Kanda sebanyak 8 dan keuntungan daripada menjual sebotol pewangi Dinda dan sebotol pewangi Kanda masing-masing ialah RM5 dan RM3. Hitung keuntungan Encik Ashraf apabila semua pewangi terjual setiap bulan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan wujudkan persamaan. Itu persamaan linear serentak. Pertama sekali dia melibatkan harga. Harga kos di sini adalah RM2,784. Mana dia menjualnya RM25 dan juga RM15. Kemudian diberi kadar keuntungan adalah RM5 dan RM3. Pewangi Dinda, harga kosnya adalah RM20. Manakala untuk pewangi Kanda, harga kosnya adalah RM12. Jadi kita akan buat persamaan 20X tambah 12Y bersamaan dengan RM2,784. Di sini kita nyatakan X adalah Dinda dan Y adalah Kanda. Kemudian bilangan Dinda melebihi bilangan Kanda sebanyak 8. Bermaksud X tolak Y sama dengan 8. Sini kita ada dua persamaan linear. Dan kita akan selesaikan persamaan linear serentak. Pertama kita akan samakan perkali. Kita ambil persamaan kedua terdarab dengan 20. Dapat 20X tambah 20Y sama dengan 160. Ini adalah persamaan kita yang ketiga. Kemudian kita akan hilangkan salah satu pembeli ubah. Di sini kita akan ambil persamaan pertama tolak dengan persamaan ketiga. Jadi 20X tolak 20X, maka terhapuslah X. Kemudian 12Y tolak dengan 20Y. Kita akan dapat 32Y. Sama dengan 2784 tolak dengan 160. Kita dapat 2624. Dan Y kita akan dapat 82. Kemudian kita akan dapat pula nilai X. Kita gantikan Y sama dengan 82 ini dalam persamaan kedua. Iaitu X tolak 82 dapat 8. Dan X sama dengan 90. Kemudian soalan bertanya tentang jumlah keuntungan. Jadi kita akan darabkan 90 ini dengan kadar keuntungannya adalah RM5 untuk Dinda. Tambah dengan Kanda, 82 kadar keuntungannya adalah 3. Dan kita akan dapat RM696. Balas seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah dan lebihan 380 kita dapat 1 lagi markah. Untuk soalan B, 1 Roman, kita akan pelan jangka pendek 1 markah. Kemudian kita dapatkan jumlah simpanan bulanan yang perlu dibuat oleh Encik Ashraf 1 markah dan langkah pengiraan 1 lagi markah.
Kemudian untuk B 2 Roman, jawapan kita adalah tak boleh. Kemudian ternyatakan justifikasi masing-masing 1 markah. Selanjutnya adalah soalan 3 Roman, mengira insurans perjalanan. Di sini kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk soalan C, kita wujudkan persamaan linear, terdapat 1 markah. Kemudian terwujudkan persamaan ketiga, 1 markah. Terdapat Y 1 markah dan terdapat X 1 markah dan jumlah keuntungan 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.